kepada semua pembuat. And his name is John C. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penggiat KIK. Jumpa lagi, saya Muhammad Ihsan bin Amin, Ketua Proding UNOQ Consult Enterprise. Bertemu lagi dalam siri pengenalan KIK. Pada kali ini saya akan berkongsi mengenai penubuhan KIK, iaitu asas-asas yang perlu bagi menubuhkan sebuah kumpulan KIK yang perlu kita ketahui. Seterusnya, jadi perkongsian kali ini ada 4 tajuk. Kita akan berkongsi mengenai KIK sebagai satu inisiatif berkumpulan, bentuk-bentuk kumpulan KIK, komponen yang ada dalam kumpulan KIK, dan juga imej kumpulan secara ringkas. Kita pergi kepada KIK adalah satu inisiatif secara berkumpulan ataupun KIK inisiatif kumpulan. Sebuah kumpulan KIK adalah sebuah kumpulan yang together everyone to achieve more, TEAM, dan dia bukan inisiatif individu. Kalau tuan-tuan menunjukkan satu inisiatif individu, maka saya agak risau kerana tuan-tuan akan cepat penat, frust, dan cepat akan meninggalkan kumpulan KIK. Tetapi ia bukanlah satu inisiatif individu seperti seorang yang sedang menunggu bas. Dia sekadar berkumpulan beramai-ramai menunggu bas yang sama dan menaiki bas, tetapi tuan-tuan turun di tempat lain dan orang lain akan turun di tempat lain juga. Jadi masing-masing punya tujuan masing-masing. Kalau kita anggap dia KIK ni sebagai kita masuk KIK ni untuk tujuan personal atau sebagainya, cepat letih kalau boleh elakkan. Tetapi kumpulan KIK ibarat sebuah pertubuhan ataupun sebuah pasukan bola sepak. Dia akan menggunakan secara bersama, secara berkumpulan, menumpukan daya usaha dia secara berkumpulan untuk pada satu matlamat. Apa matlamat dia? Memasukkan gol berapa banyak gol ke dalam gol lawan dengan gol sendiri. Kalau gol sendiri kalah lah, memang kena . Jadi untuk matlamat demi kemenangan, satu kumpulan bola sepak atau pasukan bola sepak itu bekerjasama dalam satu kumpulan, menggunakan daya usahanya, menggunakan kepintaran yang ada itu untuk menyumbatkan bola ke gol lawan untuk mencapai satu kemenangan. KIK bukan tempat untuk mendapat kredit individu, tapi ia sebuah kumpulan yang melaksanakan aktiviti bersama, intipati bersama itu untuk mencapai objektif penubuhannya. Jadi tuan-tuan kena jelas, itu selalu yang menjadi isu antara kita. KIK adalah kumpulan yang melaksanakan aktivitinya untuk mencapai objektif penubuhan yang telah dengan kesepakatan bersama untuk melaksanakan projek penyelesaian masalah atau projek penambahbaikan. Sekarang macam-macam. Dan apakah bentuk kumpulan yang ada? Bentuk-bentuk kumpulan yang ada dalam horizon baru KIK ada 2. Satu dinamakan sebagai KIK Prima. KIK Prima ini adalah satu kumpulan kaki tangan yang antara 2 hingga 10 orang, dan daripada agensi yang sama, bekerjasama untuk melaksanakan projek KIK. Ini Prima. Dan yang keduanya adalah KIK Hybrid. KIK Hybrid adalah kumpulan kaki tangan yang terdiri daripada sekumpulan kaki tangan yang terdiri antara 2 hingga 10 tadi itu. Tapi kali ini dia daripada agensi yang berlainan yang saling bersilang fungsi, maksudnya bekerjasama untuk melaksanakan projek KIK. Bilangan KIK untuk bilangan ahli KIK Hybrid ini tertakluk kepada berapa besar projek berapa besar kosnya, apakah bentuk projek yang akan dilaksanakan, apakah persetujuan yang telah dipersetujui antara atau 2 ataupun 3-4 pihak yang berkaitan yang untuk dalam kelompok KIK kali ini.
Kerana penting untuk kumpulan hybrid ni ada perjanjian atau persamaan bersama secara bertulis untuk menjaga kepentingan masing-masing. Dalam arti kata lain ni, KIK hybrid masuk satu kumpulan KIK berkolaborasi dengan pihak lain, dengan agensi yang lain, dengan kementerian lain, dengan jabatan daripada agensi lain, dengan NGO dan sebagainya, atau beberapa gabungan ini untuk melaksanakan KIK. Jadi itu ada dua bentuk kumpulan. Kalau kita dalam MPC kita satu je, tak ada KIK Prima ke tak ada KIK hybrid. Dalam horizon baru KIK di Persektor Awam ada dinamakan dua bentuk ni. Okey, apa komponen-komponen yang ada dalam sebuah kumpulan KIK? Terdapat 3 komponen utama. Yang pertamanya ialah ketua kumpulan. Ketua kumpulan ni adalah salah seorang dari ahli kumpulan yang dipilih untuk mengetuai kumpulan, memimpin perkembangan kumpulan dan melaksanakan projek kumpulan. Penting dalam pemilihan antara ahli, perlu ada persetujuan bersama. Perlu ada persefahaman kerana supaya tidak timbul masalah-masalah ataupun isu-isu yang akan datang selepas pemilihan dilaksanakan. Yang kedua ialah ahli kumpulan. Ahli kumpulan KIK penting. Tak ada ahli KIK, cuma ketua je tak bolehlah buat apa-apa. Ahli kumpulan KIK adalah anggota satu kumpulan yang berpegang pada satu etika kumpulan yang untuk bagi menjayakan projek. Terutamanya bagi menjayakan projek KIK, iaitu buka kepada anggota-anggota dalam organisasi itu. KIK hybrid dia daripada keanggotaan daripada agensi atau jabatan yang berkaitan. Kalau kumpulan, kalau Prima dia daripada agensi yang sama. Dan satu lagi, facilitator. Dalam horizon baru, facilitator bukan satu kemestian bagi satu kumpulan, dia option. Kumpulan mungkin bukan untuk satu kumpulan KIK satu facilitator. Dia tugasan dia untuk memudahkan cara, memudahkan atau pandangan lain dari segi perbincangan dan sebagainya, ataupun kemahiran-kemahiran lain yang perlu didapatkan oleh kumpulan. Dari itu facilitator memainkan peranan. Mungkin tidak seminta dilantik sekarang ni, ataupun satu facilitator satu kumpulan mungkin tak. Mungkin peranan unit inovasi yang menyelaras pelaksanaan KIK mainkan peranannya sebagai facilitator dalam convention ataupun dalam aktivitinya. Facilitator pun juga diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Okey, seterusnya, imej kumpulan. Setiap kumpulan perlu ada pengenalan diri dia. Dia perlu ada imej yang positif, imej yang menarik, imej yang wow, orang kata lah, supaya orang yakin dengan kewujudan dia ataupun penampilan dia. Yang pertama, logonya, pengenalan ringkas. Tengok ni kita tahu siapa dia. Kemudian motonya bila kita nak menilai, walaupun ia adalah satu moto, ini adalah satu cogan kata ataupun war cry kumpulan, kita dapat menilai bagaimana komitmen ataupun iltizam kumpulan kepada moto ini. Jadi semangat dia ada takluk pada moto itu. Seterusnya, itu jelas objektif kumpulan. Kenapa kumpulan itu ditubuhkan? Kita perlu mengarah tujuan yang lebih jelas. Apa yang kita nak buat untuk itu? Dan yang terakhir, yang walaupun dia terakhir tapi amat penting, yang penting untuk kita sediakan, untuk kita wujudkan dalam kumpulan kita, iaitu etika kumpulan. Amat penting sekali. Kerana ia adalah amalan atau peraturan ataupun undang-undang yang perlu kita, yang akan menyatukan pendirian semua ahli-ahli kumpulan. Persefahaman ataupun dengan penghayatan etika kumpulan ini, masing-masing dapat mempersetujui apakah peraturan-peraturan yang diperlukan, yang perlu diikuti oleh ahli kumpulan untuk kita mencapai objektif yang perwujudan kita. Saudara-saudari perlu ingat bahawa KIK bukanlah monopoli individu.
tetapi ia merupakan satu inisiatif berkumpulan. Kalau kita menganggotai kumpulan KIK untuk satu matlamat individu, saya yakin ia akan meletihkan tuan-tuan dan puan-puan. Bergeraklah dalam satu kumpulan. Okey, itu dulu. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah dalam video akan datang, kita akan lihat bagaimana proses pembangunan satu-satu kumpulan itu. Tidak kecuali KIK. Oleh itu jangan lupa, sampai jumpa lagi. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan edarkan atau share dengan rakan-rakan. Untuk makluman ataupun mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan kami di Uno Q Consult Enterprise, sila layari www.unoqconsult.com. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.